Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan pembelajaran kita hari ini ya. Okey, matematik tingkatan 5. Masih lagi dalam bab 1, tajuk ubahan dan subtopiknya adalah ubahan bergabung. Okey, kalau sebelum ni kita sudah tengok ubahan langsung dan ubahan songsang. Okey, hari ini kita mahu tengok apakah itu ubahan bergabung. Apakah itu ubahan bergabung. Okey, tengok seterusnya. Okey. Pelajar ni dia tanya cikgu dia, cikgu apakah maksud ubahan bergabung? Okey, ubahan bergabung ni dia melibatkan ubahan langsung atau tercantum dan ubahan songsang. Maknanya dia gabungkan semua ubahan. Kita sudah belajar ubahan langsung, ubahan tercantum dan ubahan songsang. Ubahan bergabung ni dia semua dia gabung. Nama dah gabung. Maknanya dia satukan ke semua ubahan. Okey, untuk lagi faham kita tengok contoh. Okey, untuk kamu lagi faham tajuk ini, untuk lagi faham kita tengok contoh. Okey, boleh tengok contoh 22 dalam buku teks kamu. Okey, soalan dia bagi tahu kamu y berubah secara langsung dengan kuasa 2x, kuasa 2 dan secara songsang dengan punca kuasa 2z. Okey, daripada maklumat yang diberi, kita keluarkan dan kita jadikan dia keluarkan maklumat dan buatkan dia dalam bentuk rumus ubahan. Okey, soalan dia bagi tahu y berubah secara langsung dengan kuasa 2x. Okey, kuasa 2x. Okey, kuasa 2x dia berubah secara langsung dan songsang dengan punca kuasa z. Ingat, bila songsang, dia mesti berada di bawah. Bila kata songsang, mesti berada di bawah. Okey, kita keluarkan maklumat. Dia bagi tahu y berkadar. Okey, ni tanda kadar. Berkadar langsung dengan kuasa 2. X kuasa 2. Okey, punca kuasa 2. Okey, bila kuasa 2 dia berada di atas. Sebab apa? Sebab dia kata langsung. Kalau langsung di atas. Okey, soalan yang kedua dia kata songsang. Kalau songsang, dia akan berada di bawah. Apa yang berada di bawah ni? Punca kuasa 2Z. Okey, punca kuasa 2Z. Okey, kamu kena keluarkan maklumat ini. Mesti keluarkan maklumat ini. Bila dah keluarkan maklumat ini, okey, tukarkan tanda kadaran ini, tanda ubahan ini kepada tanda sama dengan. Ingat, bila kita mahu tukar kepada tanda sama dengan, mesti ada nilai sama dengan dan nilai K. Mesti kamu letak tanda sama dengan dan nilai nilai K. Okey, ini dapat seperti ini. Kemudian kita tukarkan dia kepada dalam bentuk persamaan. Bentuk persamaan mesti tukar benda ni. Mesti ada pasangan dia. Sama dengan K. Okey, bila dah dapat seperti ini, okey, kita mau cari nilai K. Macam biasalah. Macam dalam ulasan cikgu yang sebelum ni, kita mesti cari dulu nilai K. Jadi, kita mau K, apa yang kita tidak mau? Kita tidak mau Z. Okey, Z berada di bawah. Okey, buang ke sebelah, dia akan jadi di atas. Asalnya dia di bawah. Okey, buang ke seberang, dia jadi di atas. Okey, apa lagi yang kita tidak mau? Kita tidak mau X kuasa 2. Okey, X kuasa 2 asalnya di atas. Bila buang ke seberang, dia akan jadi di bawah. Dia bertukar. Okey, kalau di sini bawah, okey, dia akan jadi atas. Kalau di sini atas, dia pergi ke bawah, dia pergi ke seberang, dia akan jadi di bawah. Okey, apakah maksud dia? Maksud dia adalah, okey, cari dulu nilai K. Okey. Okey, kita cari nilai K. Okey, ini maksud dia. Okey, Z asalnya berada di bawah. Kemudian dia akan menjadi di atas. Asalnya dia di bawah, dia akan jadi di atas. X kuasa 2. X kuasa 2 ni asalnya berada di atas. Dia akan menjadi di bawah. Okey, bila dah dapat seperti ini, dapat nilai K, kita masukkan maklumat yang dibagi. Apa maklumat yang dia bagi? Dia kata Y sama dengan 8, X sama dengan 4, Z sama dengan 36. Masukkan ke dalam rumus ni. Masuk ke dalam rumus ni untuk mencari nilai K. Okey, kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari nilai K. Okey, ini sama saja ni. Okey, yang ini kenapa dia jadi begini? Okey, sebenarnya
apa yang kita mau K ini berada di belakang dia tak comel. Okey, kita ubah saja dia pergi depan. Sama juga. Yang di atas ni sama. Y punca kuasa Z. Yang punca kuasa 2Z. Yang di bawah dia adalah X kuasa 2. Sama saja. Okey, kemudian kita gantikan. Y sama dengan 8. Di sini Y sama dengan 8. Z sama dengan 36. Dan X sama dengan 4. Okey, ganti seperti ini. Tekan kamu punya kalkulator. Kamu akan dapat K equal to 3. K sama dengan 3. Okey, sekarang kita sudah dapat kita punya pemalar. Kita sudah dapat kita punya pemalar. Dan kita masukkan ke dalam rumus kita. Rumus kita yang sudah comel. Yang ada tanda ubahan ni sudah kita tukar kepada tanda kepada sama dengan K. Okey, yang mana? Yang inilah. Kita masukkan ke dalam persamaan kita. Maka, okey, yang ini sama saja. Dia berada di atas ya. Sebab dia ni, dia kawan dia berada di atas. Okey, gantikan saja K ini sama dengan 3. Okey, selesailah. Sudah selesai. Sudah settle. Sama juga. Apa-apa yang melibatkan ubahan ni, apa daripada soalan, kamu tukarkan, kamu keluarkan dalam bentuk kadaran. Kemudian kamu tukarkan ke dalam bentuk persamaan. Persamaan ni mesti ada tanda sama dengan dan nilai K. Cari K kemudian masukkan balik ke dalam persamaan. Itu sahaja. Benda yang sama, step yang sama. Okey, kemudian kita tengok contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya adalah contoh 23. Okey, yang ni agak complicated sedikit lah. Tapi tidak payah sebenarnya. Sama je. Cumanya dia bagi dalam bentuk jadual. Jadi, bila bagi dalam bentuk jadual ni, kamu kena betul-betul faham lah. Okey, jadi tolong dengar apa yang cikgu bagi tahu. Okey, jadual menunjukkan hubungan P, Q dan R. Okey, P berubah. Okey, ni soalan dia. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 3. Berubah secara langsung. Okey, langsung dia berada di atas. Dan secara songsang dengan R. Okey, songsang. Okey, dia akan berada di bawah. Okey, apa maksud dia? Dia kata berubah. P berubah secara langsung dengan. Okey, dia kata P berubah secara langsung. Kalau langsung, dia berada di atas. Dengan kuasa 3Q. Kuasa 3Q. Okey. Dan secara songsang. Kalau songsang di sini menunjukkan dia berada di bawah. Songsang dengan R. Okey, keluarkan maklumat ini. Dapatlah maklumat ini. Okey, mesti ingat. Langsung dia di atas. Songsang di bawah. Okey, bila dah dapat seperti ini, jadikan tukarkan tanda kadaran ini dengan tanda sama dengan. Ingat sama dengan mesti pasangan dia adalah K. Itu sahaja. Okey, cuba kita tengok. Okey, sama juga. Okey, cikgu terus buat macam ni. Okey, yang ini. Yang ini tadi. Tersalah. Okey, yang ini tadi. Okey, sama je. Berubah secara langsung dengan X kuasa 3 dan secara songsang dengan R. Okey, tukarkan kepada tanda sama dengan dapat seperti ini. Kemudian kita mau cari nilai K. Kita mau K. R ni kita buang. Okey, R ni di bawah. Bila kita buang, dia akan jadi di atas. Q ni di atas. Bila kita buang, dia akan jadi di bawah. Okey. Okey, dapatlah dia seperti ini. Okey, asalnya dia di atas. Q kuasa 3 di atas. Bila kita pindah ke seberang, dia jadi di bawah. R ni asalnya di bawah. Bila kita pindah, dia akan jadi di atas. Okey, dapatlah nilai K. Okey, bila kamu dapat seperti ini tidak comel. Kita mau cari nilai K, tapi kita mau K. Tapi apa yang kita mau tu berada di belakang. Tak comel lah dia berada di belakang. Jadi apa yang kita mau, apa target kamu, target mesti berada di depan. Jadi K ni di depan, yang ni pergi belakang. Sama je. Tidak lain pun. Cumanya dia tidak comel. Tidak comel. Benda yang sama. Okey. PR di atas, Q kuasa 3, Q kuasa 3. Cumanya dia tidak comel. Yang ni tak comel. Yang ni comel. Apa yang kita mahu mesti berada di depan. Okey, bila sudah dapat begini, carilah nilai K. Macam mana mau cari nilai K? Nilai K bergantung kepada jadual. Okey, kita ada nilai P, Q dan R. Okey, P, Q dan R. Kamu cari di antara dalam jadual ini yang mempunyai nilai yang penuh.
Okey, nilai yang penuh. Kalau kamu tengok kita ada tiga nilai dia bagi. Kotak yang pertama 420.6. Semua lengkap kan? Dalam kotak yang kedua 3.6, 6 dan X. Okey, kita tidak tahu nilai X. Jadi kamu tidak boleh guna nilai ini. Yang kotak yang ketiga kita ada 0.08 Y dan 2.7. Kita tidak tahu nilai Y. Jadi yang ini juga tidak boleh diguna. Jadi yang mana kita boleh guna? Maklumat mana yang kita boleh guna? Maklumat yang kita boleh guna adalah maklumat yang pertama, yang lengkap ni. Ni ada, P ada, Q ada dan R ada. Ni P, ni Q dan ini R. Jadi kita guna maklumat ini. Okey, seterusnya. Okey, diberi P sama dengan 4. Okey, ni 4. Q sama dengan 2 dan R sama dengan 0.6. Okey, jadi masukkan ke dalam maklumat sahaja. Okey, P 4, Q 0.6 dan R okey, Q sama dengan 203. Okey, tekan kalkulator, kamu dapatlah nilai K. K equal to 3 per 10. Bila sudah dapat 3 per 10 ni, masukkan ke dalam persamaan yang lengkap ni. Persamaan yang lengkap ni kan, ni yang lengkap ni, yang ada nilai K. Yang first kamu convert, kamu convert tanda gandaran kepada K. Okey, kamu akan dapat seperti ini. Okey, masukkan nilai K. Gantikan nilai K yang sudah kamu kira. Dapatlah, siaplah kamu punya jalan ke kerja. Okey, bila kita sudah gantikan nilai K, okey, dia seperti ini, betul tak? Okey, 3 dengan Q ni, dia sama-sama berada di atas. Kalau sama-sama di atas, boleh gabungkan dia. Okey, gabungkan dia, jadilah 3Q kuasa 3. Okey, R 10 dengan R ni, dia sama-sama di bawah. Kalau sama-sama di bawah, kita boleh kasih dekatkan dia. Okey, siaplah. Siaplah untuk cari nilai K. Tetapi untuk menjawab soalan ini belum lagi. Soalan dia kata cari nilai X dan nilai Y. Dia mahu X. Mana X? Ini X. Dan dia mahu cari nilai Y. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, kita mahu cari nilai X dan Y. X dan Y. Okey, kita sudah tahu kita punya persamaan kita. Ini persamaan kita yang tadi ni. Daripada persamaan ini, kita mahu cari nilai X. Okey, kita tengok kotak yang kedua. Okey, jadual yang kedua ni. Jadual yang kedua ni. Jadual yang kedua kita mahu cari nilai X dahulu. X dahulu. Jadi kita masukkan ke dalam rumus. Okey, P sama dengan 3.6. Q sama dengan 6. Dan R sama dengan tidak tahu. Yang ni I don't know. Don't know. Jadi bila don't know, you must calculate, you must kira. Okey, jadi macam mana kita mahu kira? Okey, daripada persamaan yang sudah kita dapat tadi. Ini persamaan yang sudah kita dapat dan kita sudah masukkan nilai dia punya pemalar dan kita sudah gantikan dengan nilai K. Jadi, kita teruskan dia. Kita mahu sekarang, kita mahu adalah R. R yang kita mahu. Apa yang kita mahu mesti berada di depan. Selepas yang kita tidak mahu, buang ke belakang. Yang kita mahu sekarang ini adalah R. Okey, yang kita mahu sekarang ini adalah R. Okey, ini persamaan kita. Okey, R sekarang dia berada di bawah. Okey, jadi pindah dia. Bawa pindah semua ni ke atas. Bawa pindah semua ni ke atas, dia jadi seperti ini. Dia jadi seperti ini. Maknanya yang ni di atas sudah kekalkan dia ni. Okey. Yang ni asalnya di bawah, kita bawa naikkan dia di atas. Okey, sekarang kita mahu apa? Apa yang kita mahu adalah nilai R. Ini R, ini yang kita mahu. Ini yang kita mahu. Yang tidak mahu apa? Yang kita tidak mahu adalah 10 dengan P. Jadi bila kita tidak mahu, okey, dia semua rapat, betul tak? Kalau semua ini rapat, maknanya dia darab. Bila darab, buang ke sebelah, dia akan jadi di bawah. Okey? Yang kita tidak mahu. Apa yang kita tidak mahu tadi? 10 dengan P. Jadi kita tidak mahu 10 dengan P. Buanglah dia ke seberang. Okey, dapatlah nilai yang kamu mahu. Apa yang kita mahu? Kita mahu R. Okey, dapatlah yang kita mahu. Jadi masukkanlah maklumat yang diberi. Q sama dengan 3.6 dan P sama dengan 3.6 dan Q sama dengan 6. Masukkan dalam maklumat ini. Kemudian, masukkan dalam maklumat. Kemudian kiralah. Okey, kira kamu akan dapat R sama dengan 18.
Okey, untuk Y ni cikgu sambung dalam ulasan seterusnya. Okey, habis sudah masa cikgu.